Cuma saya terlintas satu ayat di dalam surah Al-Qasas, iaitu wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, and the heart of Moses' mother became empty. Jantung hati ibu Musa itu menjadi kosong. Dalam surah Al-Qasas. Sebelum saya nak cerita tentang ayat ni, barangkali kita semua dah baca, tapi saya nak cerita apapun yang kita bicarakan tentang mental, kekuatan mental dan seumpamanya. Manusia ini halua. Manusia ini sentiasa duka cita, resah. Siapapun dia. Hatta Nabi SAW duka cita terhadap apa yang orang kata terhadap dia. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun. Kami benar-benar tahu sesungguhnya telah menduka citakan engkau apa yang mereka itu katakan. Apa yang mereka kata pada Nabi, Nabi duka cita. Walaupun Nabi tahu janji Allah benar, tapi oleh kerana manusia tidak tahu apa yang akan berlaku pada hadapannya, dia sentiasa tertanya-tanya, betul lah kita berdoa, tapi kita tak tahu. Ustaz yang tak kena masalah, senanglah cakap doa, insya-Allah makcik. Tapi orang yang duduklah masalah dan duka cita, dia akan ada keluh kesah itu. Sebab itu kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham, benda yang nak mari. Di dalam ketika Nabi ke Taif, dilontar oleh batu, walaupun riwayat itu mursal disebabkan an'anah Muhammad ibn Ishaq, tapi Nabi sebut dalam riwayat itu, saya sebut tadi dia mursal, ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduun malaktahu amri. Kepada siapa engkau ingin serahkan diriku, wahai Tuhan? Kepada musuh yang bermasam muka denganku, kepada musuh yang memiliki urusanku, ataupun orang ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni, kepada orang jauh yang tidak memperdulikan aku, ataupun kepada musuh yang sedang menguasai urusanku. Insan. Tapi Quran menceritakan banyak kisah, termasuk kisah Ummi Musa tadi. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Wa awhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibu Musa, an ardi'i, supaya dia menyusukan Musa. Firaun mencari Musa ni, nak ambil, maksud nak cari anak yang dijangka akan menjatuhkan kerajaan dia. Mak jaga anak ni. Wa awhayna, kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa, ibu Musa. Allah kata, para ulama bincang macam mana ibu Musa mendapat wahyu, tapi maksudnya ia adalah ilham rabbani kerana wanita tidak menjadi nabi. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihi fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Semua lelaki. Tapi maksudnya ilham
Rabbani yang dicampakkan di dalam jantung ibu Nabi Musa alaihi salam supaya dia menyusukan Musa. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Apabila kau bimbang, kau campakkan. Apabila kau takut dia diambil tindakan, Allah kata cast him into the river. Campakkan dia di dalam sungai. Wala takhafi wala tahzani. Do not fear and do not grieve. Jangan takut. Allah kata, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan kembalikan ia kepadamu dan jadikan ia di kalangan para rasul. We will return him to you and make him one of the messengers. Tapi bila dia campak mak campak anak, kita bayangkan dia mendapat ilham Tuhan. Bukan hak jenis mimpi tengah malam tu. Dia mendapat ilham. Allah kata kami ilham padanya. Ilham Rabbani. Quran kata dia campak anak dia. Faltaqatahu ahlu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana inna Fir'auna wa Haman wa junudahuma kanu khati'in. Maka ahli Fir'aun kutip, ambil, pick him up, ambil Nabi Musa ni. Allah kata liyakuna lahum aduwan wa hazana, untuk Musa itu menjadi musuh dan duka cita bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan tenteranya termasuk di kalangan orang yang melakukan kesalahan dosa. Saya bukan nak cerita tu, saya nak cerita hak berikutnya. Qalat imra'atu Fir'aun, kata isteri Fir'aun, qurratu ainin li walak, penyejuk mata untuk aku dan kamu, untuk Fir'aun. La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Tak usah bunuhlah. Qurratu ain, Arab ni qurratul ain. Sebab tu kita doa apa dia? Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Qurrah, the comfort of eye for you and for me, supaya menjadi penyejuk mata. Arab ni dia kata sejuk mata ni, pasal ayak mata ni dua. Satu ayak mata panas, satu ayak mata sejuk. Kalau ayak mata panas, dia sedih. Arab kata askhanallahu ainaik, Allah memanaskan matamu, maksud sedih. Tapi kalau ayak mata sejuk, apa? Dia happy, ya kan? Sebab tu kalau kita menangis, orang perempuan menangis, kita pegang ayak mata dia, bini kita, sejuk ke panas? Sehingga sebahagian fuqaha menyatakan, ni cerita ayak mata ni panjang, baca bang. Dia kata kalau orang perempuan, kita minta tanya dia nak kahwin ke tak, anak perempuan ni dia dululah, dulu bila tanya nak ke kahwin dengan dia tu, dia malu, sukut kan. Sukut tu tanda redha. Sekarang tak lah, yes, gitu, pasal dia ada dunia terbuka kan, macam tu kan dulu kan. Tapi sebagian fuqaha kata kalau dia menangis macam mana, tanda dia setuju ke tak? Dia kata pergi pegang ayak mata dia, kalau sejuk dia setuju, kalau panas dia tak setuju. Pasal ayak mata ada dua. Tengah malam kalau kita doa, ayak mata kita sejuk ke panas? Kalau kita dapat gembira. Tapi tak apa, isteri Firaun kata, tapi dalam bahasa qurratu ainin li walak, the comfort of eye for you and for me, penyejuk mata engkau dan aku. La taqtuluh, tak usah bunuhlah.
asa nattakhidahu walad, asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Boleh jadi memberi manfaat kepada kita atau kita jadikan dia sebagai anak angkat. Perempuan sekalian, sebelum saya nak pergi cerita mak Nabi Musa tu tentang mental ni, Allah kata dah kat mak Nabi Musa tadi apa? La takhafi wa la tahzani, do not fear, do not grieve, jangan duka cita, jangan takut, jangan duka cita. Dalam hidup ni, kalau Allah mau, semua benda boleh menolong kita. Tak ada orang yang jaga Musa. Tak ada pengawal yang pergi kawal dia daripada tindakan Firaun. Tapi Allah campakkan perasaan sayang di dalam jantung hati isteri Firaun. Dia belum beriman, dia tak beriman. Hatta Nabi Musa belum menjadi nabi, belum menjadi rasul. Tapi Allah campakkan, kalau alam ini berkhidmat, ni dalam The Alchemist, Paulo Coelho kata, kan, konspirasi alam. Dia cakap tentang cinta lah kan, bagaimana alam, universe itu boleh berpakat untuk membawa sesuatu cinta. Tapi maksudnya, kalau Allah kehendaki, apa saja boleh menolong kita, walaupun kita tengok sebab musabab sudah tidak ada. Tak ada lagi sebab musabab, yang ada ialah cinta yang dicampakkan dalam dada isteri Firaun. Kita selalu fikir tangible thing, benda that we can touch, we can see. Tapi Allah mentakdirkan sesuatu yang kita tidak melihatnya. Tapi ia sesuatu yang sangat bermakna, menyelamatkan Musa. Cinta yang ada di dalam dada isteri Firaun. Quran kata apa setelah itu? Ayat saya baca tadi. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan jantung hati ibu Nabi Musa itu farigha, menjadi kosong. Jantung hati menjadi kosong. Saya sebut jantung hati pasal saya tak mau pasal terjemah hati liver. Tapi orang Melayu dia terjemah heart dengan hati. Tapi hati, heart, jantung hati. Farigha, became empty, jadi kosong. Perempuan sekalian, kalau kita ada masalah besar, kadang-kadang benda lain kita tak boleh fikir. Quran punya takbir daqiq jiddan. Dia kata sangat tepat, dia punya ibarat dia tu very accurate. Perkataan ni pilih kosong. Orang kalau kita rasa kita ada masalah besar, orang cakap kat tepi kita ni, kita tak dengar ni. Kita dengar, kita tak dapat ni. Semua tak duduk dalam jantung, dalam diri kita, melainkan masalah tu saja. Orang buat majlis, jomlah, hang sedih gua bawa hang pergi sekian-sekian tempat. Kita tak akan happy. Pasal benda tu telah memenuhi kita. Semuanya telah kosong. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, Quran kata. Jadilah jantung hati ibu Musa itu kosong. Kan Quran kata lebih pada tu. Kadat latubdi bihi. Hampir dia nak pergi cerita. She was about to disclose him. Hampir dia nak pergi cerita pada orang. Macam mana ni anak aku campur kat dalam sungai tu. Firaun dah ambil. Hampir Tuhan kata dia nak cerita. Padahal dia tu telah diberikan ilham oleh Tuhan. Maksudnya, sehebat mana iman kita pun, bila dipukul gelombang masalah, memang kadang-kadang tak keruan kita ni. Itu manusia.
Ibu Nabi Musa. Tuhan kata sabar, jangan la takhafi wa la tahzani. Tuhan kata jangan duka cita, jangan takut, jangan duka cita. Tapi bila dia duduk fikir anak sampai ke tangan Firaun, hampir dia nak keluar bagi tahu orang, macam mana masalah aku ni. Hampir tawakal dia kepada Allah tu macam dia nak terpaksa nak ajak orang juga tolong. Itu masalah. Itulah masalah apabila dia besar duduk dalam kepala diri kita. Quran bagi cerita betul-betul ini. Kadat latubdi bihi laula an rabbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampirlah dia dedahkan cerita Musa pada orang ramai. Nabi, maksudnya jiran-jiran dia, tolonglah bagi pendapat saya, tolonglah aku ni sebenarnya dapat ilham campak anak. Hampir Tuhan kata, jika tidak we strengthen her heart, jika tidak kami yang mengukuhkan jantung hatinya supaya ia termasuk di kalangan orang yang beriman. Perempuan sekalian, jika itu jantung, jika itu keadaan ibu Nabi Musa yang mendapat ilham daripada Tuhan, bagaimana keadaan kita insan yang lain juga apabila ditimpa masalah yang berat? Cumanya banyaklah cerita dia, tapi cumanya saya nak pendekkannya sehingga akhirnya Allah dengan pun begitu dia usaha, dia bagi tahu kepada waqala li ukhtihi qussi, dia kata kepada saudara Nabi Musa, pi carilah, pi tengoklah adik kau tu. Fabasuran an junub, dia pun pergi tengok daripada jauh. Wahum la yash'urun, dia pun tak sangka. Kemudian dia Allah kata faharramna alaihi almaradi'a min qabl, kami pun telah jadikan Musa tak mau terima susu orang lain. Qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Kamu tak, jadi adik kak Nabi Musa tu pergi kata, mau tak aku tunjukkan satu keluarga dia boleh bagi nyusu Nabi budak ni. Jadi mereka pun, patut Quran kata, akhirnya Quran kata faradatnahu ilaiha, kami pun kembali, faradatnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wala tahzan, kami kembalikan dia kepada ibunya supaya sejuk matanya dan dia jangan duka cita. Wali ta'lama anna wa'dallahi haq, supaya dia tahu janji Allah itu benar.